Ulangan bab 14. Kamu anak-anak bagi Tuhan Allahmu, maka janganlah menoreh tubuhmu atau menggondolkan rambut di atas dahimu kerana kematian seseorang. Engkau umat yang suci bagi Tuhan Allahmu, dan engkau telah dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya daripada segala bangsa yang ada di bumi. Jangan makan sesuatu yang keji, lagi terlarang. Inilah haiwan yang boleh kamu makan: lembu, domba, kambing, rusa, kijang, pelanduk, kambing hutan, kijang gunung, antelop, dan domba gunung. Semua haiwan antara kawanan ternakan yang terbelah kuku kakinya, yaitu yang kukunya terbagi dua sama sekali, dan yang mengunyah bahan mamahan, boleh kamu makan. Namun begitu, haiwan-haiwan yang hanya mengunyah bahan mamahan atau hanya terbelah kuku kakinya, jangan kamu makan. Unta, arnab, dan landak jangan kamu makan, kerana semua haiwan itu memang mengunyah bahan mamahan, tetapi tidak terbelah kuku kakinya. Jadi semua itu haram bagimu. Demikian pula babi, kerana haiwan ini memang terbelah kuku kakinya, tetapi tidak mengunyah bahan mamahan. Jadi, haiwan itu haram bagimu. Jangan kamu makan daging haiwan-haiwan itu, dan jangan juga kamu sentuh bangkainya. Inilah yang boleh kamu makan daripada segala yang hidup di dalam air, segala yang bersirip dan bersisik. Segala yang tidak bersirip dan tidak bersisik, jangan kamu makan. Haiwan itu haram bagimu. Segala burung yang halal boleh kamu makan. Inilah yang tidak boleh kamu makan: burung raja wali, burung herring berjanggut, burung herring hitam, burung lang, pelbagai jenis burung reng, segala jenis burung gagak, burung unta, jampuk, camar, pelbagai jenis burung helang, burung pungguk, burung hantu besar, burung hantu putih, burung undan, burung lang hitam, burung dendang air, burung ranggung, jenis-jenis burung bangau, burung hudhud, dan kelawar. Semua serangga bersayap adalah haram bagimu, tidak boleh dimakan. Segala haiwan bersayap yang halal boleh kamu makan. Jangan engkau makan bangkai apa-apapun, kerana engkau umat yang suci bagi Tuhan Allahmu. Namun demikian, engkau boleh memberikannya kepada pendatang yang ada di kotamu untuk dimakan olehnya, atau menjualnya kepada bangsa asing. Jangan rebus anak kambing di dalam air susu induknya. Hendaklah kamu mempersembahkan 1/10 daripada segala hasil benih yang tumbuh di ladangmu, tahun demi tahun. Makanlah persembahan 1/10 daripada gandummu, anggurmu, minyakmu, dan anak-anak sulung daripada kawanan lembumu atau kawanan dombamu di hadapan Tuhan Allahmu, yaitu di tempat yang akan dipilihnya sebagai tempat untuk menegakkan namanya. Dengan demikian, engkau belajar untuk sentiasa bertakwa kepada Tuhan Allahmu. Akan tetapi, jika perjalanannya terlalu jauh bagimu, kerana tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk menegakkan namanya itu terlalu jauh daripadamu, padahal Tuhan Allahmu telah memberkati kamu sedemikian, sehingga kamu tidak dapat mengangkut persembahan 1/10 kamu, maka hendaklah engkau menukarnya dengan wang. Bungkuslah wang itu dan bawalah ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Belanjakanlah wang itu untuk sesuatu yang disukai hatimu: lembu, domba, atau air anggur, atau minuman hasil petapaian, atau apa-apa pun yang diinginkan hatimu. Lalu engkau bersama dengan keluargamu harus makan dan bersukaria di sana, di hadapan Tuhan Allahmu. Jangan abaikan Bani Lewi yang ada di kotamu, kerana mereka tidak mendapat bahagian atau harta pusaka seperti halnya kamu. Pada akhir setiap 3 tahun, keluarkanlah segala persembahan 1/10 dari hasil usaha kamu dalam tahun itu dan tempatkanlah di kotamu, supaya orang Lewi yang tidak mendapat bahagian atau harta pusaka seperti kamu, demikian pula para pendatang, anak yatim, dan balu yang ada di kotamu,
dapat datang dan makan sampai kenyang. Dengan demikian, Tuhan Allahmu akan memberkati segala pekerjaan yang dilakukan tanganmu. Ulangan bab 15. Hendaklah kamu mengadakan pembatalan hutang pada akhir setiap 7 tahun. Beginilah cara pembatalan hutang itu. Hendaklah setiap pemiutang melepaskan apa yang dipinjamkannya kepada sesamanya. Tidak boleh dia menagih hutangnya daripada sesamanya ataupun saudaranya, kerana pembatalan hutang telah dimaklumkan Tuhan. Engkau boleh menagih hutang daripada orang asing, tetapi hendaklah engkau lepaskan apapun milikmu yang ada pada saudaramu. Meskipun begitu, tidak akan ada fakir miskin dalam kalangan engkau, kerana Tuhan pasti memberkati engkau di negeri yang dikurniakan Tuhan Allahmu kepadamu sebagai harta pusaka untuk engkau duduki, asalkan engkau sungguh-sungguh mematuhi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Tuhan Allahmu akan memberkati engkau seperti yang dijanjikannya kepadamu, dan engkau akan memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak akan meminjam. Engkau akan menguasai banyak bangsa, tetapi mereka tidak akan menguasai engkau. Apabila antaramu ada orang miskin, yaitu salah seorang saudaramu di kota manapun di negeri yang dikurniakan Tuhan Allahmu kepadamu, maka jangan keraskan hatimu dan jangan tutup tanganmu terhadap saudaramu yang miskin itu. Sebaliknya, bukalah tanganmu lebar-lebar baginya dan berilah pinjaman dengan murah hati kepadanya, untuk mencukupkan sebarang kekurangan yang dialaminya. Hati-hati, jangan sampai tersimpan fikiran tidak wajar seperti ini dalam hatimu. Hampir tiba tahun ke-7, yaitu tahun pembebasan hutang, lalu engkau memandang saudaramu yang miskin itu dengan mata yang jahat dan tidak memberikan apa-apa kepadanya. Dia akan berseru kepada Tuhan mengenai engkau, dan engkau akan menjadi berdosa. Berilah dengan murah hati, janganlah hatimu berat ketika engkau memberikan kepadanya. Maka kerana hal itu, Tuhan Allahmu akan memberkati segala pekerjaanmu dan segala usaha kamu. Orang miskin memang tidak akan pernah habis di negeri itu. Lantas aku memerintahkan kepadamu, supaya kamu membuka tanganmu lebar-lebar bagi saudaramu, yaitu bagi orang yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Jika saudaramu, seorang lelaki atau seorang perempuan Ibrani, dijual kepadamu dan menghambakan diri kepadamu 6 tahun lamanya, maka pada tahun ke-7, hendaklah engkau melepaskannya pergi sebagai orang yang merdeka. Apabila engkau melepaskannya pergi sebagai orang merdeka, jangan engkau lepaskan kepergiannya dengan tangan kosong. Dengan murah hati, bekalilah dia daripada kawanan dombamu, dari tempat pembantingan hasil tuaianmu, dan dari tempat pemerasan anggurmu. Hendaklah kamu memberikan kepadanya selaras dengan berkat yang dikurniakan Tuhan Allahmu kepadamu. Ingatlah bahawa engkau pun dahulu hamba di tanah Mesir, lalu Tuhan Allahmu menebus kamu. Itulah sebabnya aku memerintahkan hal itu kepadamu pada hari ini. Akan tetapi, jika orang itu berkata kepadamu, aku tidak mahu pergi daripada Tuan, sebab dia mengasihi kamu serta keluargamu, kerana baik keadaannya selama dia bersama-samamu, maka ambillah penindik, lalu tindiklah telinganya pada pintu. Dengan demikian, dia akan menjadi hambamu untuk seterusnya. Perbuatlah demikian juga terhadap hambamu yang perempuan. Jangan berasa berat ketika kamu melepaskan dia pergi sebagai orang bebas, kerana dia telah bekerja untukmu selama 6 tahun, dan nilai pekerjaannya 2 kali ganda usaha pekerja upahan. Dengan demikian, Tuhan Allahmu akan memberkatimu dalam segala sesuatu yang kamu lakukan. Semua anak sulung jantan yang lahir dalam kawanan lembu dan kawanan dombamu harus kau khususkan bagi Tuhan Allahmu. Jangan berbuat sesuatu dengan anak sulung lembumu
dan jangan gunting bulu anak sulung dombamu. Hendaklah tahun demi tahun engkau dan keluargamu memakannya di hadapan Tuhan Allahmu, di tempat yang akan dipilih oleh Tuhan. Akan tetapi, jika haiwan itu bercacat celah, seperti tempang, buta, atau apa-apapun yang buruk, maka janganlah kamu persembahkan haiwan itu kepada Tuhan Allahmu. Makanlah dagingnya di kotamu, baik orang bernajis maupun orang suci, sama-sama boleh memakannya, seperti memakan daging kijang atau daging rusa. Hanya jangan kau makan darahnya, tumpahkanlah darah itu ke tanah seperti air. Ulangan bab 16. Ingatlah bulan Abib dan rayakanlah Paskah bagi Tuhan Allahmu, kerana pada bulan Abib itulah Tuhan Allahmu membawa kamu keluar dari Mesir pada malam hari. Hendaklah kamu menyembelih korban Paskah daripada kawanan domba atau kawanan lembu untuk dipersembahkan kepada Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan sebagai tempat untuk menegakkan namanya. Jangan makan korban itu dengan roti yang beragi. Selama 7 hari, hendaklah kamu memakannya dengan roti yang tidak beragi, yaitu roti penderitaan, kerana dengan terburu-buru kamu keluar dari tanah Mesir. Dengan demikian, engkau akan mengingat hari engkau keluar dari tanah Mesir itu seumur hidupmu. 7 hari lamanya, tidak boleh terlihat ada ragi di seluruh daerahmu. Selain itu, daripada daging yang kamu sembelih pada petang hari pada hari pertama, janganlah berbaki pada pagi harinya. Engkau tidak boleh mempersembahkan korban Paskah di salah satu kotamu yang dikurniakan Tuhan Allahmu kepadamu. Tetapi hendaklah dipersembahkan di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu sebagai tempat untuk menegakkan namanya. Di sanalah engkau harus mempersembahkan korban Paskah pada waktu senja, ketika matahari terbenam, bertepatan dengan waktu ketika engkau keluar dari Mesir. Masaklah korban itu dan makanlah di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Kemudian esok paginya, kembalilah ke kemahmu. Selama 6 hari, makanlah roti yang tidak beragi, dan pada hari ke-7, adakanlah perhimpunan penuh takzim bagi Tuhan Allahmu. Jangan lakukan apa-apa pekerjaan pun pada hari itu. Hendaklah kamu menghitung 7 minggu yang dimulai, sejak kali pertama sekali sabit menuai gandum yang belum dipotong. Kemudian, rayakanlah perayaan 7 minggu bagi Tuhan Allahmu, dengan mempersembahkan korban sukarela yang harus kau berikan selaras dengan berkat yang dikurniakan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Bersukarialah di hadapan Tuhan Allahmu, di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu, sebagai tempat untuk menegakkan namanya, baik engkau, anak lelakimu, anak perempuanmu, hambamu yang lelaki, hambamu yang perempuan, Bani Lewi yang ada di kotamu, pendatang, anak yatim, maupun balu yang ada dalam kalangan kamu. Ingatlah bahwa engkau pun dahulu hamba di Mesir. Taatilah teguh dan laksanakanlah kanun-kanun ini. Hendaklah kamu merayakan perayaan Pondok Daun selama 7 hari setelah engkau mengumpulkan hasil tempat pembantingan kamu dan tempat pemerasan anggurmu. Pada hari rayamu itu, bersukarialah engkau, anak lelakimu, anak perempuanmu, hambamu yang lelaki, hambamu yang perempuan, orang Lewi, pendatang, anak yatim, serta balu yang ada di kotamu. Hendaklah selama 7 hari kamu mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan, kerana Tuhan Allahmu akan memberkati segala hasil tanammu dan segala pekerjaan tanganmu. Jadi, hendaklah engkau bersukaria dengan bersungguh-sungguh. 3 kali setahun, yaitu pada perayaan roti tidak beragi, perayaan 7 minggu, dan perayaan Pondok Daun, hendaklah setiap lelaki dalam kalangan kamu menghadap hadirat Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya. Jangan seorang pun menghadap hadirat Tuhan dengan tangan kosong.
hendaklah masing-masing membawa persembahan menurut kemampuannya, selaras dengan berkat yang dikurniakan Tuhan Allahmu kepadamu. Hendaklah kamu melantik hakim dan petugas menurut suku-sukumu di kesemua kota yang dikurniakan Tuhan Allahmu kepadamu. Hendaklah mereka menghakimi bangsa itu dengan hukum yang adil. Jangan putar balikan keadilan, jangan berat sebelah, dan jangan terima rasuah, kerana rasuah membutakan mata orang bijak, serta memutarbalikkan perkara orang benar. Kejarlah keadilan semata-mata, supaya engkau dapat hidup dan mewarisi negeri yang dikurniakan Tuhan Allahmu kepadamu. Apabila engkau membuat mazbah untuk Tuhan Allahmu, jangan pacakkan di sisinya sesuatu kayu sebagai lambang Asyera. Jangan dirikan sesuatu tiang berhala bagimu, yaitu hal yang dibenci oleh Tuhan Allahmu.